السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya malam ini kita dapat mengadakan semula kelas dan kuliah kita, dan insya-Allah kita akan sambung balik bacaan berhubung dengan hadis-hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan teguran ataupun nasihat yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat. Okey? Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam buku kita ini adalah hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur peringatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, yang mana perbuatan ataupun tindakan itu kemungkinan berlawanan ataupun bersalahan dengan perkara yang benar ataupun cara yang betul. Jadi hadis-hadis dalam ni banyak topik, tapi poinnya teguran Rasulullah. Seperti hadis yang pertama kita baca dulu. Kita sempat hadis yang pertama, kemudian kita tangguh kelas kita, dan malam ini kita sambung hadis yang kedua. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ketujuh. Hadis yang kedua pada muka surat yang ketujuh. Okey? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, katanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah meridai dia dan ayahnya. Katanya, Jabir cerita peristiwa ni berlaku kepada Jabir radhiyallahu an. Dia kata, kami keluar bermusafir. Itu permulaan kepada hadis ini. Tiba-tiba seorang daripada kami terkena batu sehingga menyebabkan kepalanya luka. Salah seorang daripada ahli rombongan yang mengikuti perjalanan tersebut diuji oleh Allah, kepalanya terluka. Kepalanya terluka disebabkan oleh terkena batu. Okey? Kemudian orang yang terkena batu, yang kepala dia luka tadi ni, mengalami mimpi hingga keluar mani. Ihtilam. Dia mimpi sehingga mimpi basah, mimpi sehingga keluarnya air mani, mimpi junub. Okey, ini ujianlah kepada dia. Selepas terjaga daripada tidurnya, ni untuk apa ni? Selalunya mimpi basah ni malam lah. Mimpi basah ni dia mimpi malam. Dia kepala dia luka, berbalut lah. Bila luka, berbalut. Okey, tuan-tuan kena ingat, kepala dia luka, berbalut. Lepas tu dia tidur, malam tu dia mimpi sehingga keluarnya mani. Keesokannya bila dia bangun untuk menunaikan salat subuh. Dia bangun untuk menunaikan salat subuh, masalah mula berlaku. Selepas terjaga daripada tidurnya pada waktu pagi, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dia bertanya kepada kawan-kawan dia yang lain yang dalam rombongan tu, kata Jabir,
Adakah kamu fikir ada keringanan bagiku untuk bertayammum? Okey? Tuan-tuan, Tayammum ni basuh pula. Tayammum ni guna apa? Debu tanah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Guna debu tanah. Debu yang suci, murni, sesuci debu. Okey? Apa anggota yang terlibat? Kita menyapu debu di bahagian muka dan tangan. Tangan di situ ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ada sebahagian memegang riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari sehingga ke pergelangan tangan. Sebahagian mazhab memegang sehingga ke pergelangan tangan, sehingga ke siku. Okey, dua-dua itu ada riwayat dan ada pendapat. Ada satu dia kata kita sapu hingga pergelangan tangan, satu lagi sebut kita sapu sehingga ke siku. Kedua-duanya ada pendapat dan ada dalil ataupun hadis yang sebut tentang hal itu. Okey. Tak ada masalah. Tapi saya nak sebut apa? Kita kena sebut juga. Lelaki ni, si fulan ni yang tak disebut nama dia ni, dia kena wuduk ke kena mandi? Dia kena mandi. Sebab apa dia kena mandi? Pasal dia mimpi sehingga keluarnya mani. Keluar air mani tak padan dengan wuduk. Dia hadas besar, dia kena mandi wajib. Tapi kalau keluar air mazi, keluar apa dia ni, air kencing dan sebagainya, yang tu hanya sekadar wuduk. Okey, tak apa. Dia ada tanya satu soalan menarik. Dia kata boleh tak dia bertayammum? Boleh tak dia bertayammum? Saya bukan nak cerita yang dia tanya tu, tapi saya nak sebut sebagai maklumat tambahan. Tuan-tuan boleh tulis, boleh conteng di mana-mana. Tayammum yang kita katakan hanya menyapu tangan dan muka itu, kita tak terang bab tayammum, tapi kita nak sebut sikit. Boleh mengangkat dan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Tayammum boleh menghilangkan hadas kecil, boleh menggantikan wuduk, dan boleh menggantikan mandi wajib. Okey? Jadi kalaulah kata kita kena tayammum sebagai pengganti kepada wuduk, kita sapu tangan, kita sapu muka. Kalau kata mandi wajib pun kita sapu muka, sapu tangan. Tak perlu kita nak lumuk tanah ke seluruh badan. Ada faham tak? Sebab ada hadis yang cerita ada sahabat yang berguling-guling. Pernah tak dengar hadis tu? Sahabat berguling-guling di atas padang pasir. Untuk apa? Nak meratakan pasir ataupun tanah tu ke seluruh tubuh. Sebab nak bagi macam mandi wajib yang kena ratakan air ke seluruh badan. Tak perlulah. Kan? Okey? Sebab tuan-tuan, di dalam agama ni, tuan-tuan kena ingat juga ni sebagai peringatan. Di dalam agama, hukum dia tak melihat kepada perasaan kita. Dia tidak melihat kepada perasaan kita. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Dalam Islam, selain daripada istinja dengan air, kita boleh basuh kencing, boleh basuh berak dengan air. Kita juga boleh basuh berak dengan kencing
Istinja tu dengan menggunakan batu. Kita boleh basuh berak guna relah, guna batu. Paling kurang 3. Soalan saya, ni dari sudut hukum ni, bukan dari sudut geli-geleman, dari sudut perasaan, dari sudut kita duk fikir, duk bayang, duk khayal dah. Dari sudut hukum, kita ambil 3 batu, kita relah, selesai. Agak-agak tuan-tuan bersih ke tak? Agak-agak bersih ke tak? Ada agak hilang, cuci tak? Dari sudut hukum, dia kira clear. So kita pasal itu, apabila kita berurusan dengan hukum hakam syarak, kita tak boleh duk guna emosi, duk guna perasaan. Tak boleh. Hukum kata okey. Dari sudut hukum dia kata okey, boleh, takat tu 3 dia kira clear, dia kira bersih, okey. Seperti mana menyapu khuf. Dia kata yang sapunya bahagian atas, bukan sapu tapak kaki. Walhai yang pijak, yang kotak tu tapak. Kita sapu atas dan kita kata selesai. Tuan-tuan dapat tak? Okey. Sagi duk kata, saya ni rasa tak suci lah, nak kena tak mandi, nak sapu tak. Dari sudut hukumnya dia kata terangkat. Okey, selesai. Lalu dia kata makna tayamum ni dia bukan sahaja boleh menyelesaikan masalah wuduk, dia juga boleh menyelesaikan masalah mandi wajib kan. Satu orang yang naik kapal terbang ataupun pergi mana-mana kan, yang tak ada air, angkasa ke apa ke kan, dia boleh tayamum dan dia boleh salat macam biasa. Masalahnya kawan-kawan dia ni jawab apa? Kita sambung baca. Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan bagi kamu kerana kamu mampu mendapatkan air. Depa yang disoal tu, yang ditanya tu, rakan-rakan dia yang ada dalam rombongan tu, mereka kata tak boleh. Mereka memberikan fatwa, memberikan pendapat, pandangan, tak boleh. Engkau tak boleh bertayamum, engkau mesti mandi, tak sah dengan tayamum. Kerana apa? Kerana pada pandangan mereka, dia boleh lagi guna air. Hanya luka di kepala dan yang lain masih sihat. So, mereka kata tak boleh. Jadi, dia pula berpegang dengan fatwa tu, dia pun mandilah. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia. Ini kita kata silap mari bulan ni, bahaya agama ni. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia. Kata Jabir bin Abdullah, apabila kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda pun bersabda. Ini poin buku kita ataupun hadis kita ini, teguran Rasulullah. Pasal itu hadis ini dimasukkan dalam teguran Rasulullah. Kerana lepas mereka cerita apa yang mereka buat dan terjadi pada lelaki itu, Rasulullah terus tegur on the spot. Marah. Bagi satu nasihat. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah akan membunuh mereka. Yang ni bukan doa bunuh yang kita faham tu. Bahasa Arab nak habaq kata benda yang sangat tak patut, nak bagi tahu satu teguran yang keras. Dia bukan maksud Nabi ni, bukan Nabi doa bagi depa tu mati, bukan doa bagi bunuh sungguh dak, bukan bunuh di sini bunuh yang kita faham mati tu dak. Nak habaq kata marahnya ataupun teguran yang keras tentang sikap menjawab tanpa ilmu, memandai-mandai perkara yang tidak ada maklumat yang benar. Ini masalah yang besar. Nabi kata mereka membunuhnya. Mereka tak bunuh dia, tapi jawapan mereka itu mengakibatkan dia terbunuh.
Bukan depa yang katuk dia. Dia mati kerana mandi, kerana dia luka, tapi puncanya daripada jawapan mereka yang salah tadi. Nabi kata ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ketahuilah, bertanyalah jika kamu tidak mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui. Nabi kata kalau tak tahu, jangan memandai-mandai jawab, jangan pandai-pandai bagi fatwa, jangan pandai-pandai komen, jangan pandai-pandai duk cakap dan sebagainya. Tanya orang yang sa'alu, tanya. Sebab itu dalam Islam kita ajar, yang kita tekankan, orang Islam kena tanya. Sebab itu mana-mana pihak yang larang orang tanya, yang tak bagi orang tanya, yang tu bermasalah. Mengajak tak bagi orang tanya, tanyalah. Kalau dia tak reti, jawab tak reti. Tapi nak tanya tak boleh. Suruh telan bulat-bulat, suruh terima bulat-bulat. Ini bukan sifat ataupun sikap orang Islam. Kan? Kita dibenarkan, bahkan dibudayakan. Bahkan kita akan tengok lagi dalam banyak nas Al-Quran dan hadis yang kempen suruh bertanya. Kan? Dan kita alhamdulillah memang dididik, bila nak buat suatu amalan kita bertanya hujah, bertanya dalil, bertanya keterangan. Bahasa orang kampung ni, dia main-main dekat saya, dia kata adakah keterangan? Kita kata keterangan apa? Dia nak tanya dalil, tapi bahasa orang kampung ni dia panggil dalil tu keterangan. Dia tak adakah keterangan ni bab ni? Kan? Kita kata bagus pak cik, tak ikut membabi buta, taklidul a'ma, ikut orang kata ikut. Kan? Dia tanya pasal apa? Kan? Lah ni pun banyak ya jenuh jawab. Dia kata pasal apa kena bawa sejadah? Kita kata bila kita sujud, ayak liuk ni apa semua meleleh-meleleh apa semua ni, dia pi ke kapek tu. Sat ni orang lain pula pi cum kapek tu. Penyakit tu pi. Tak apa kalau lagu tu. Dia kemah tu. Jangan ada main. Ni yang tutup-tutup muka ni pasal apa? Bagus, pasal dia diajar semangat untuk bertanya. Kan? Nampak? Ni orang bawa, dia pun bawa. Tak tahu hujung pangkal. Okey? Nabi kata fa innama shifaa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya ubat syifa tu penawar kepada ai ni jahil, kebodohan. As-su'al adalah dengan bersoal ataupun bertanya. Kemudian Nabi pun ceritalah, sebenarnya dia tak gaduh mandi pun. Dia tu tak gaduh mandi pun. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'siba syakka Musa ala jurhihi khirfatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadih. Kata Nabi SAW, sebenarnya cukup untuk dia bertayamum ataupun dia menyapu di atas balutan. Tak perlu dia mandi ataupun basuh seperti biasa kerana dia ada musibah ataupun ada uzur. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Okey. Tuan-tuan tengok pada muka surat 8. Tengok pada muka surat 8. Okey, penulis buku kita ni dia bawa poin-poin yang kita nak bincang. Ni bagus. Dia bawa hadis, lepas tu dia cerita apa yang patut kita ambil pengajaran. Yang pertama dia kata apa? Dia kata larangan bercakap sesuatu yang tiada ilmu padanya. Larangan bercakap. Ni bukan soal agama ya. Ini bukan soal urusan akhirat, hukum syarak ya. Dalam urusan dunia pun kalau kita tak ada maklumat, kita tak pasti, kita jangan bercakap. Soal kesihatan ke, soal apa dia ni, urusan politik ke apa ke, yang kita tak tahu, kita jangan bercakap. Okey? Jangan menjadi orang yang serba-serbi tahu. Kan? Dia duduk di meja tu, orang sembang bab politik, dia pun boleh campur. Bab agama pun dia boleh campur. Tak sat macam Webi. Main meja ni macam mufti, sakan dia. Kan? Semua dia boleh masuk. Kan? Lepas tu orang tanya, pencin apa? Tak ada pencin apa, melahu gitu. Kan? Kadang-kadang orang kita ni dia tak tahu kadar diri.
So bila kita nak masuk, kita kata bab ni saya tak tahu kan. Sembang bab tanam padi macam tanam 30 relung. Kan? Ini masalah. Bala urusan agama pun ulas. Kan? Kadang-kadang ni duk petikai. Pasipor ni buat jarak ni, pasipor macam ni, pasipor macam ni, apa ni. Fatwa yang dikeluarkan ada jawatan kuasa yang dianggotai oleh ilmuwan, pakar. Kan? Baca pasipor dia fatwa dia buat keluar macam tu. Kan? Kadang-kadang fatwa tak dibaca tapi ulasan tu sakan juga kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia bawa dalil tentang larangan bercakap sesuatu yang kita tiada ilmu padanya. Okey, kita kena mengetahui bidang kita, kadar ilmu kita, pengetahuan kita, kan? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Maksudnya apa? Dalam surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah. Apa yang kamu cakap, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat akan ditanya oleh Allah. Itu Al-Isra ayat 36. Maksudnya jangan memandai-mandai, jangan mereka-reka, jangan menyatakan sesuatu yang kamu tak mengetahuinya. Kan? Setelah menyebutkan pendapat para salaf tentang ayat ini, Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Kathir, ayat ini salah seorang ahli tafsir, dia memberikan huraian pada ayat ini. Kata dia apa? Al-Isra ayat 36 membawa maksud apa dia? Kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan bahawa Allah melarang berbicara tanpa ilmu. Macam depa tu tadilah. Suruh mandi juga. Walha depa tak ada ilmu. Sepatutnya tak payah mandi. Nampak? Iaitu berbicara, orang yang tak ada ilmu ni dia berbicara di atas sangkaan yang merupakan perkiraan ataupun khayalan. Maksudnya atas zan, atas syak, di atas dia rasa. Pasal tu agama tak boleh rasa. Dia tak boleh ustaz. Perasan macam boleh kot. Kan. Dia tak boleh. Yang rasa-rasa ni secukup rasa, secubit rasa. Kan. Yang ni masakan. Banyak mana nak buh garam? Buhlah secukup rasa. Kalau gamak jenis makan masin, buh tengah kilo. Kalau jenis ada penyakit, buh secubit tu. Pasal dia benda yang masak ni dia tuan-tuan, saya tak tahulah selalunya, bukanlah bidang saya pun, tapi masa duk terkurung tu duk masak juga sikit-sikit. Rupa-rupanya dia bukan boleh bendui sangat masak ni. Yang duk ada sudu sikit, sudu yang tu tak sedap. Yang sedap ni yang tok 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 tok. Yang ni dia panggil tangan berbakat. Cekak tu cekak jadi. Ini diukur pula timbang sukat. Tak payah makan lah. Cerai. Kan? Tengok mamuk cekak mai. Berasa habis. Masam manis apa semua. Kan? Kalau tarik ke bawah, tarik ni kan. Lepas tu dah belengah apa semua. Dia kelah pula di kem plekat dia yang 3 minggu dah tak basuh tu. Depa tanya tukang roti canai. Depa kata lepas PKP ni berasa lain roti canai. Dia kata lepas PKP ni kita kerap basuh tangan. Sebelum ni SOP tak basuh. Dia bukan boleh bersih sangat. Tak apalah, yang tu masakan. Itu ikut rasa. Masakan ni selera, ikut cita rasa. Tapi agama dia tak boleh macam tu. Macam mana ustaz rasa? Saya duk ingat tak apa kot. Tak boleh. Kan? Boleh kita hari raya pertama ni jatuh hari Jumaat ni, dia bertembung dengan Jumaat pula, kalut ni sabuk. Melih dulu tak boleh? Itulah duk ingat perasaan tak apa kot no. Kan? Boleh kot. Jangan duk ingat lah. Melih sengak-sengak dah. Jahanam lah. Lembu tu kan. Tak boleh. Lepas tu ada pula nanti patua pula dia kata ni apa? Rojong ahlinya. Rojong ahlinya. Ni pun banyak duk bertanya ni. Dia kata kami yang terlibat dengan korban ni tak mau pergi sembahyang Jumaat kan? Kan sebab dia dah pergi sembahyang raya. Ni kita boleh tengok dalam fatwa cerita-cerita macam ni. Okey.
Dia kata ini juga termasuk dalam mengulas berita, cerita melalui grup WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Ini kita dah tahu dah kan. Okey. Saya nak berhenti sat di poin tu kan, berkaitan dengan bercakap tanpa ilmu. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat ini tambahan, huraian tambahan. Pada ayat surah Al-A'raf 33. Kalau tuan-tuan boleh balik tengok surah Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala sebut, ini juga bercakap berkaitan dengan dosa bercakap tanpa ilmu. Kita tengok Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithm wal baghi bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maksud dia apa? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku harrama, telah mengharamkan apa dia? Al-fawahish, perbuatan mungkar, jahat, keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. Kemudian Allah mengharamkan juga perbuatan dosa yang melanggar hak manusia, yakni berlaku zalim, menzalimi orang lain, merampas, mencuri hak orang lain. Kemudian Allah menyebut apa lagi yang diharamkan ataupun yang dihukum sebagai dosa, menyengutukan Allah dengan sesuatu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, mengharamkan sesuatu yang Allah tidak mengharamkannya, ataupun wa an taqulu 'ala Allah, berbicara tentang agama Allah, tentang Allah, sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ada 4 benda dalam ayat ini. Okey. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, di dalam ayat surah Al-A'raf 33, Allah menyebut ada 4 perkara yang diharamkan. Nombor 1, perbuatan keji. Perbuatan keji, fawahish, fahsya. Fahsya, perbuatan keji, dosa. Itu yang paling ringan. Dosa kecil yang paling ringan, fahsya, mungkar. Kemudian dia yang berat sikit lagi, naik atas. Dia mula yang paling ringan, al-fawahish, benda-benda yang mungkar, benda-benda yang buruk. Naik sikit lagi, apa dia? Pada ayat yang berikutnya dia kata wal baghyu bi ghairil haqq, melampau, yakni melakukan, menzalimi orang lain, perbuatan zalim pada orang lain, mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Itu yang kedua. Yang lagi berat, pada tingkatan yang lagi berat, apa dia? Mensyirikkan Allah. Kita duk rasa yang paling besar, yang paling teruk, yang paling haram syirik. Tak. Based on ayat ni, berdasarkan ayat Al-A'raf 33, kata Ibnul Qayyim, ada nombor 1 yang lebih besar daripada syirik yang disebut oleh ayat ni lah. Apa dia? Lepas wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, iaitu kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tak benar. Bukan berhenti setakat tu. Yang paling besar, kata Ibnul Qayyim berdasarkan ayat ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kamu berbicara, berfatwa, bercakap sesuatu berkaitan dengan Allah, agamanya, dirinya, zatnya, ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu, pengetahuan tentangnya. Itu yang paling besar, nombor 1. Jadi maksudnya bercakap sesuatu yang kita tak ada ilmu ni, ataupun kita mengada-adakan atau memandai-mandai perkara yang kita tak ada pengetahuan, dalil, hujah, nas, keterangan untuk sokong tindakan kita, jawapan kita tu, adalah perkara yang sangat besar. Kan? Pasal itu kita menasihatkan tuan-tuan dan saya semua
bila kita dengar apa-apa amalan, perbuatan, suruhan ataupun perkara, kita jangan buat lagi. Sebab apa? Tuan-tuan kena ingat ni. Al-aslu fil ibadah al-man'u ataupun al-haram. Ni kena tuan-tuan kena ingat ni. Pasal apa kita tak boleh buat? Pantang dengar, pantang boleh, pantang baca, pantang orang SMS, zikir-zikir apa mana kongsi macam-macam tu, boleh baca terus nak buat. Tapi lah ni dan bila kita duk sebut, mula duk check, mula duk tanya, tak buat lagi kan. Al-aslu fil ibadat, asal hukum dalam semua amal ibadat al-man'u, dilarang, tak boleh buat. Asalnya tuan-tuan boleh apa pun. Nama kata ibadat, ibadat tu zikir ibadat, semayang ibadat, apa lagi doa ibadat, apalah yang kata nama ibadat, tuan-tuan tak boleh buat sebab asalnya dilarang, tak boleh buat. Jadi boleh saja SMS anak ke kawan ke siapa ke hantar mai, dia suruh baca yang tu, dia suruh buat yang ni, dia suruh puasa apa tak pernah dengar apa semua, tak boleh buat. Al-man'u, dilarang. Sampai bila kita boleh buat? Sehingga datangnya dalil kata boleh buat. Dalil yang kata benda tu ada, baru boleh buat. Tapi kalau orang bab-bab lain pada ibadat, buat jalan lah. Syak ni kawan tu hantar promosi pakej percutian di Langkawi 3 hari 2 malam. SMS ustaz, ingat nak ajak. Dia kata boleh pi ke tak? Amboi. Pi lah, janji jangan minta duit sudah lah. Dia kata doa, ustaz kata apa-apa pun kena tanya dulu. Ini bukan ibadat, ini urusan hidup dunia. Urusan hidup dunia buat. Urusan hidup dunia jalan. Tapi urusan agama man'u, haram, tawakuf, berhenti, tak boleh, dilarang, haram. Sehingga datangnya dalil, keterangan yang membolehkan benda tu. Yang ni prinsip utama. Pasal tu orang kita, dia tak akan buat sesuatu sehingga dia dapat keterangan dalil kata benda tu boleh. Kerana apa? Kerana asalnya benda tu tak boleh. Faham ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Okey? Contoh. Kita nak masuk sehari 2 lagi ni nak masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Orang akan hantar macam-macam lah. Kelebihan berpuasa pada 10 hari Zulhijjah, kelebihan amalan 10 Zulhijjah, doa-doa berkaitan Zulhijjah. Kalau dapat apa-apa benda macam tu, jangan buat lagi. Jangan amal lagi. Cek dulu. Puasa 1 Zulhijjah ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh tak boleh? Saya pun ni banyak je orang tanya, tuan-tuan tak tahulah tanya tak tanya. Banyak orang tanya apa tau? Dia kata ni haji tak ada. Bukan haji tak ada, haji ada. Dia kata ni haji tak ada ni, bolehkah kita korban? Bagus. Bagus. Haji tak ada, bolehkah kita korban? Adakah korban? Korban cerita lain, haji cerita lain. Kalaulah kata haji ditangguhkan langsung, tak ada langsung, korban ada tak ada? Korban ada lah. Korban ni tak ada bila tak ada duit ataupun tak ada lembu. Tapi ibadat korban. Lepas tu orang tanya pula, puasa Arafah macam mana? Katalah tak ada wukuf, puasa Arafah jalan macam biasa. Tapi bagusnya apa? Bertanya sebelum beramal. Okey. Kemudian tuan-tuan kita juga tengok berkaitan dengan jangan bertanya, jangan bercakap sesuatu yang kita tidak ada ilmu berkaitan dengannya. Okey? Dapat? Seterusnya kita masuk kepada poin yang kedua. Dulu orang tak bagi tanya. Apa? Kalau tanya lemah iman, itu bukan hadis. Kita tengok poin yang kedua. Larangan banyak bertanya dan tidak mendatangkan manfaat. Okey. Dalam hadis tadi Nabi kata fa innama shifaa'ul 'ai su'al. Ubat kepada kejahilan
adalah dengan bertanya. Cuma kita tak nafikan ada hadis lain yang Nabi tak bagi tanya. Ini juga penting. Okey? Seperti dia bawa di sini. Sesungguhnya telah binasa orang sebelum kamu kerana banyak bertanya dan banyak berselisih mereka kepada para nabi. Jadi apabila aku perintah kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Dan apabila aku larang kamu daripada sesuatu, maka tinggalkanlah. Okey. Nampak? Tadi suruh tanya. Hadis yang kedua ni dia kata tak boleh tanya banyak pula. Macam mana kita nak kompromi, nak bagi nampak kata tak bercanggah. Okey. Kita tengok sikit ulasan para ulama. Sebab saat ni bukan tak tahu orang kita ni bila dia boleh tanya ikut dan. Ustaz tu kata ayak mani tu suci, dia pun tanya bolehkah nak berwuduk dengan ayak mani. Ada satu kes bagi di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, air mani ni suci lah kan. Maknanya kalau ada di pakaian sah kita semayang. Tapi adakah selain daripada itu disebut oleh Nabi? Tak disebut lah. Dan kita pun tak payah keluar daripada tajuk kan. Tanya perkara-perkara yang pelik kan. Okey. Antaranya kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat 101 berkaitan dengan tanya ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu. Apa dia yang kita tak boleh tanya dan apa dia yang kita boleh tanya? Tak tanya langsung pun tak kena. Tanya sampai tak ketahuan butiak, hala, tak ketahuan pokok pangkat pun tak kena. Bertanya menggambarkan ilmu. Tuan-tuan faham tak? Sebenarnya nilai ilmu seseorang tu pada soalan dia. Saya nak bagi contoh minta maaf lah, tapi saya minta maaf dulu. Saya nak bagi contoh. Kita boleh nilai atau kita boleh ukur ilmu dengan pengetahuan seseorang tu berdasarkan soalan yang dia tanya. Soalan tu kita boleh tahu dia ni tahu mana. Okey, saya bagi contoh. Ni dekat-dekat nak musim haji. Ni pengalaman lah, pengalaman. Dekat-dekat nak musim haji, selalu adalah beberapa orang yang nak pergi haji mari ke rumah ataupun ajak jumpa di mana-mana nak buat ulang kaji pendek, nak tanya satu dua benda. Walha dek kursus haji dah pi, taklimat haji dah pi berbulan-bulan, dah lama dah depa memang pi kan. Kursus haji terbuka, siapa pun boleh pi dengar, baca, beli buku. Okey. Jadi bila mari jumpa kita, umrah ke haji ke, kursus dah pi dah apa semua, mari tanya ni, dia panggil spot question, soalan bukan tanya A to Z. Maksudnya mari tanya satu dua benda yang tak clear. Itu tujuan dia. Tapi kalau dia tak boleh cerita daripada awal. Yang ni baik baik tak payah pergi kursus. Okey. Ini pengalaman ni, pengalaman. Bila mari kita tak bolehlah sembang. Adapun haji kiran itu takrifnya tak bolehlah cerita daripada A to Z, pasal ni perjumpaan nak ingat yang satu dua benda. Bila mari kita akan tanya, nak tanya apa? Nak clear tang mana? Nak bagi jelas tang mana? Keliru tang mana? Banyak yang kita duk jumpa tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak tanya. Bila kita kata ada soalan ataupun nak tanya apa ni, nak tang mana tak clear lagi, tang mana keliru lagi, cuba tanya. Tuan-tuan, manusia ni dua ya. Kalau dia tak tanya langsung, artinya dia menguasai tajuk tu dan dia faham sehingga tak ada kekeliruan.
clear, very clear, sangat jelas, wadih jiddan, tak ada benda-benda samar. Dia faham molek. Yang ni alhamdulillah. Tapi kalau tak ada tanya langsung, sama ada kebarangkalian yang pertama ataupun kemungkinan yang kedua, dia tak faham langsung sehingga dia tak tahu apa dia nak tanya dan dia tak dapat langsung maklumat apa. Pasal itu kadang-kadang ada pengalaman saya jumpa 2-3 orang yang A dengan B banyak tanya. Dia kata, okey, macam ni ustaz, kita pergi Arafah, kita nak jamak ke, kita nak semayang tamam ke apa ke? Okey, kita faham. Yang lain dia dapat tahu. Yang ni jamak tamam ni, dia nak semayang qasar ke apa ke? Okey, itu je masalah dia. Ada saya pernah 2 orang, 3 orang yang satu, 2, depa pergi kursus 3-3 sama. Depa dah dapat alhamdulillah sama adik-beradik. Yang ketiga duk sengak dengar daripada tadi. Dia buat kawan dia ni, cerita betul kawan dia tanya. Kita hang tak mau tanya apa? Tak apa, aku dengar, aku ikut empa nanti. Dia tak tahu. Dia tak tahu nak tuju mana. So tuan-tuan, pasal tu soalan yang kita bangkit, yang kita tanya tu, dia menggambarkan kadar kepahaman kita. Itu penting. Pasal itu soalan ni Nabi suruh kita tapis. Kan? Okey? Dalam Quran kata la tas'alu an asya. Jangan tanya. In tubdalakum tasukum. Yang mana jika kamu tanya di atas sebab pertanyaan itu menyebabkan jadi susah. Maksudnya tanya boleh tapi jangan tanya sehingga membebankan kamu. Seperti pertanyaan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi Musa alaihi salam, balik pada Bani Israel, bagi tahu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Balik kepada Bani Israel, bagi tahu dekat depa, Allah suruh depa sembelih lembu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Pergi sembelih lembu, selesai masalah. Kamu akan tahu siapa yang bunuh. Depa nak cari pembunuh. Allah kata sembelih lembu. Okey. Tapi depa tanya yang macam ni lah. Tanya yang kita kata tanya menyusahkan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ma hiya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Boleh tak tanya jenis lembu? Tadi umum, pi tangkap sekok, tak kira lah Brahman ke, lembu apa ke, boleh. Tak dan tengah jam habis. Jenis lembu, warna lembu, sifat lembu, bentuk lembu, tanya. Akhirnya yang susah depa. Daripada lembu yang umum pergi tanya sampai jadi ada jenuh. Nak Quran depa tanya apa? Jenis. Tua sangat pun tak, muda sangat pun tak, dan tak pernah digunakan buat kerja. Warna kuning tak kuning, mah tak mah, orang tengok jadi seronok. Aduh. Kalau dapat pun yang kuning, kena bagi orang tengok seronok. Kalau tengok tak seronok, bukan jenis tu. Pasal apa pergi tanya? Allah tak habaq pun buah hawai tu, tapi hampa pergi tanya ke atas, jadi susah. Macam juga berlaku kepada sahabat Nabi. Kita tengok contoh, iaitu apabila Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bagi tahu, ni kita kena ambil pedoman ni. Nabi kata, ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajj. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu haji. Cukup. Faqama al-Aqra ibn Habis faqal. Tiba-tiba mangkit satu orang nama Al-Aqra ibn Habis. Allah kata, Nabi kata Allah suruh kamu wajib buat haji. Tak payah tanyalah, buat cukup. Dia rajin nak tanya. Dia termasuk dalam tanya yang ni tadi. Afi kulli am ya Rasulullah.
setiap tahun ke? Perlu tak soalan tu? Tak perlu. Maksudnya bila Allah kata wajib haji, maksudnya sekali lah. Buat cukup lah. Allah tak abang tiap tahun ke, tiap minggu ke, tiap bulan ke. Seumur hidup berapa kali Allah tak abang. Pasal nak memudahkan kita. Kita pegang berapa? Kalau Allah tak abang, kita pegang apa? Pegang sekali seumur hidup lah. Dia kata afi kulli am, tiap-tiap tahun kena pergi ke? Nabi jawab apa? Lau qultuha lawajabat. Lau qultuha lawajabat. Walau wajabat lam ta'malu biha. Walam tastati'u an ta'malu biha. Al-hajju marrah faman zad fatatawwa'. Nabi kata ni duk cari pasal buat apa? Kalau mangkit tanya tak sat ni, aku pi jawab ya, tak kecemah apa. Nabi kata kalau tanya, kalau tak tanya cerita dah habis. Cerita habis. Tapi pi tanya afi kulli am, Nabi kata kalau hang tanya setiap tahun tiba-tiba aku pi jawab ya. Nabi kata kalaulah aku jawab ya, maksudnya wajib setiap tahun. Yang bukan kata setiap tahun tuan-tuan, yang sekali seumur hidup ni pun tah kebedan tah ke boleh. Maka Nabi kata apa? Walam tastati'u an ta'malu biha. Nabi kata kamu tak akan mampu dan tak boleh buat. Kalau dijawab setiap tahun, pergi tanya buat apa? Kita pun tahu lah kalau setiap tahun memang kita tak akan mampu, tak boleh, mustahil. Dan Tuhan tak akan buat satu benda yang menyusahkan kita. Pasal apa pergi tanya? Nabi kata al-hajju marrah, haji itu sekali saja. Siapa yang nak tambah selepas itu hanya sunat sahaja. Tapi kalau Nabi tak explain pun, kita dah boleh tangkap benda tu hanya sekali. Ini satu contoh soalan yang dengan kamu bertanya boleh menyusahkan kamu. Nampak? Okey? Bahkan Nabi SAW juga dalam banyak hal dia kata apa? Allah telah mewajibkan apa yang wajib, telah menghalalkan apa yang halal. Bisa dengar dah hadis tu? Tuan-tuan bisa dengar tak? Mesti kena biasa dengar. Kan? Allah telah menghalalkan apa yang patut halal, telah mengharamkan apa yang patut dia habaq habis dah. Apa yang wajib dia dah habaq dah, apa yang sunat semua dia dah habaq dah. Yang dia tak habaq tu pasal apa? Dalam hadis tu sebut yang dia tak habaq seperti ada hukum-hukum binatang tertentu, hukum-hukum amalan tertentu. Allah tak habaq secara detail pasal apa? Nabi kata bukan kerana Allah lupa, bukan kerana Allah tu tak ingat ataupun terlepas pandang. Tak. Saya tentang kata dia terlupa kot, tak habaq kot, terlepas pandang kot. Maha suci Allah daripada silap, salah, lupa, terlepas pandang. Nabi kata Allah bila dia tak rinci, dia tak sebut, bukan kerana dia lupa atau terlepas pandang, tetapi sebagai satu rahmat, suatu keluasan, satu kemudahan untuk kita. Dalam bab makan, dia habaq satu dua benda saja yang haram. Babi, bangkai, darah. Kan? Innamal khamru wal maisir apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, arak, judi, lahmul khinzir, daging babi. Cukup. Yang lain ada tak dia bagi tahu? Jenuh nak ceritalah. Makanan laut, makanan darat, binatang laut, binatang darat, selain daripada apa yang disebut haram, maka hukumnya halal. Okey, itu sebagai satu kerahmatan, satu kemudahan bagi kita. Okey. Jadi dalam hal ini kita memang disuruh banyak bertanya, tetapi hendaklah memilih soalan yang baik berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ilmu itu diperolehi melalui dua benda. Kena ada, nak pandai, nak cerdik, nak jadi hebat, nak ada ilmu banyak, kata Ibnu Abbas, kena ada dua sifat dalam diri kita, ataupun kena ada dua benda dalam diri kita, baru dia jadi pandai. Bilisanin su'al, lidah yang banyak bertanya,
wa qalbin aqul. Wa qalbin aqul. Apa dia? Kena ada hati atau otak yang terang. Cerdik lah. Dua benda ni kadang-kadang boleh diasuh dan kadang-kadang Allah bagi. Setengah orang otak dia memang otak pikap, anugerah, kan? Yang tanya tu, lidah yang tanya tu, yang ni semua orang boleh, kan? Okey. Kata Ibnu Abbas, nak boleh ilmu, nak cerdik, mulut kena rajin tanya, hati kena terang. Maksudnya hati tu kena bersih daripada maksiat, hak bersih. Pasal itu Al-Imam Syafi'i kan, bila dia buat satu maksiat, hati dia ada satu titik hitam, dia payah nak ingat dan dia payah nak faham. Okey? Jadi kita kena seimbangkan. Kata Syekh Qutb, jangan bertanya perkara yang tidak dijelaskan. Maksudnya kalau Allah tak wajibkan, jangan tanya. Jangan tanya. Okey? Yang tidak dihurai, jangan tanya. Okey? Sebab ini adalah keluasan dan kemudahan untuk kamu. Okey? Apabila Allah Ta'ala tak cerita, dia nak bagi kita mudah, senang. Macam kita lah, nak bagi mudah kawan kita. Kita akan bagi arahan yang paling senang. Tahan pergi beli roti canai, apa jenis, macam mana, tak ada masalah. Tapi kalau yang jenis kita pun seronok, dia tak okey. Dia hampir beli roti canai, garing sangat pun aku tak mau, apa dia ni lembek sangat pun aku tak mau. Lepas tu kuah pun aku tak mau campur, kuah dal saja. Dia hampir beli Kediri lah. Rinci, cerewet. Yang ni kita tak tahan dolat. Maka abang, ada nasi, ada lauk cukup. Ini lauk duitir pula, kan? Masak tak boleh well done sangat, tak boleh masak sangat, tak boleh mantah sangat. Lagi-lagi kita tak masak Kediri. Allah, dia Rahim. Macam masjid ni Rahim. Dia tu kasih. Bila dia kasih kat kita, dia tak suka buat satu benda yang menyulitkan kita. Okey, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, dalil pensyariatan tayamum. Kita masih ada masa sikit, cerita sikit. Yang ni pun sebenarnya kita dah cerita banyak kali lah. Dalam hadis ini cerita tentang orang yang luka, kemudian ada balutan ataupun dia panggil macam simen ataupun plaster. Dalam hal ini, poin yang ketiga tu pensyariatan tayamum, kita cerita sikit. Hadis ini telah menjadi hujah pertama ataupun perkara yang paling besar dalam permasalahan menyapu di atas balutan. Yang ni sebenarnya bukan poin kita nak mengaji bab ni, tapi oleh kerana ada hadis kita cerita apalah. Poin kita Nabi tegur suruh jangan pandai-pandai duk bercakap benda tak ada ilmu. Tapi oleh kerana ada kita sentuh. Ramai orang tanya, lepas tu kita nak buat macam mana bila kepala kita balut tangan kita. Tuan-tuan kena faham lah. Bila nak tanya tu, tanya bagi cerdik. Dia kata, ustaz macam mana nak berwuduk? Awak pasal apa? Dia kata belakang mereka operate, mereka jahit tak sangka tengah belakang ni 15 jarum. Apa kaitan tengah belakang dengan wuduk? Faham ke tidak? Dia telefon tanya macam mana nak wuduk. Kita kata pasal apa? Orang operate belakang, tulang belakang ni slip disc tergesel. Jadi yang luka, yang orang belah, yang jahit tu belakang dia. Apa masalah dengan wuduk? Tangan, muka semua okey. Dia kata betul juga nah. Ini dia panggil kesan ubat bius. Tuan-tuan faham ke tidak? Bila kita bius, kita mangkit, kita penin tau. Jadi dia penin macam tu lah. Yang kita bincangkan, jika balutan atau simen itu berkait dengan anggota wuduk, kerana dia menghalang air daripada kena. Dan kita mengaji, bila air tak kena anggota wuduk, wuduk tak sah. Itu poin dia, itu isunya. Sekarang macam mana? Hadis ni dah jadi jawapan. Okey, secara mudahnya tuan-tuan, oleh kerana kita masih ada masa 3 minit. Okey, boleh pergi. Dalam hal ini saya nak bagi tahu tuan-tuan akan dengar banyak pendapat, banyak pandangan, banyak cara. Yang tu dulu, nombor 1.
Jadi jangan terkejut, jangan pelik, jangan penin. Aku penin lah, hok ni suruh tayamum sapu ke atas, hok ni suruh qada, hok ni tak suruh qada, hok ni suruh sebelum pasang ambil wuduk dulu. Mana aku nak tahu, sedak-sedak tengok depa simen lah. Ni kita nak terang bagi mudah. Okey, nombor satu. Pandangan pertama, orang yang disimen ataupun dibalut, tak kira lah mana satu, anggota wuduk dia ni secara mudah ni. Benda ni mengaji dalam fiqh. Pertama, wuduk seperti biasa pada anggota normal. Ni pandangan pertama. Wuduk macam biasa. Hak yang anggota yang boleh kena air, anggota yang tak ada balut tu wuduk macam biasa. Pada anggota yang berbalut, yang bersimen, hendaklah diganti dengan tayammum. Okey? Pendapat pertama dia dua kali. Dia dua benda. Pandangan pertama ni, katalah tuan-tuan patah kena simen kaki, tangan. Tuan-tuan kena wuduk dan tayamum. Wuduk dan tayamum. Bukan wuduk atau tayamum. Dua-dua kena. Wuduk untuk anggota normal, tayamum untuk bahagian yang tak boleh kena air. Okey. Ini pandangan pertama, dan dia syaratkan juga mestilah kalau nak buat macam ni, mestilah sebelum simen, sebelum balut tu, tuan-tuan kena ambil wuduk dulu. Okey, tak apa, ini cerita panjang, tapi saya nak buat pandangan pertama. Pandangan kedua, dia kata apa? Dia kata kita hanya pilih antara dua. Tadi wuduk dan tayamum, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wuduk atau tayamum. Wuduk atau tayamum. Pendapat kedua ni kata, kalau boleh wuduk. Yang apa ni? Yang balut, sapu je ke atas. Cukup. Tayamum kena tak? Tak payah. Okey. Tapi kalau tak boleh kena air, doktor tak bagi kena air, bahaya, tak payah wuduk langsung, tayamum sahaja. So, untuk nak meringkaskan, memudah fahamkan, kerana itu bukan tajuk kita, tapi nak sebut juga, ada dua pendapat. Satu, wuduk dengan tayamum. Dua, wuduk atau tayamum. Kita nak rinci mazhab Syafi'i, dalil apa semua tu, cerita lain lah. Tapi itu, jadi tuan-tuan tanyalah nanti ya. Tanya. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Mengikut SOP-nya, kita tangguh dengan azan. Kita bagi laluan kepada azan dan kita salat isyak, dan insya-Allah kelas kita bukan hari ni, bukan hari Ahad, hari Rabu, tapi yang malam ni kita ada kelapangan kosong, kita buatlah. Okey, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.